Okey, boleh kita mula ke? Baik, sebelum kita mula, saya nak bagi tahu rakaman ini video PDPC kali ini Ustaz rakam dan Ustaz akan hantar kepada Ustazah Mahimun lah sebagai bukti pembelajaran kita berjalan. Kemudian sebelum kita mula, boleh tak masing-masing cuba buka kamera? Ustaz nak tengok muka lah. Boleh cuba buka kamera ke masing-masing? Ustaz nak tengok muka seorang-seorang sekejap. Sebelum kita, okey, Hilman dah buka. Yang lain macam tak nak buka je. Ya Nokman, Ustaz rindu. Ustaz nak tengok muka seorang-seorang sebelum kita jumpa pada 24 ataupun 23 hari bulan. Okey, Nokman dah buka. Syamil, saya botak, tak apa. Rambut boleh tumbuh, tak ada masalah. Kalau rasa malu boleh pakai helmet ataupun kopiah. Takut kakak tak pakai tudung lalu. Kamu belajar di ruang tamu ke? Ataupun di dalam bilik? Sihat ya Danish Haikal Saja Ustaz nak bertaaruf pagi ni. Hafiz kata macam sebuah laluan ke balkoni. Okey, tak apa Hafiz. Okey, kalau tak ada apa, insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan sekejap ya. Baik, pada pagi ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk sorof. Semalam ada permintaan tajuk sorof. Kita hari ini kita nak belajar tajuk yang saya rasa kita hanya akan ulang kaji sahaja sebab kita dah habis belajar, iaitu Al-Jamid wal Mushtaq. Video tersebut Ustaz telah forwardkan kepada grup 5 Yura dan juga 5 NAP. Ada yang dah tengok ke? Cuba respon, kalau tak nak cakap cuba respon di chat sikit. Ada yang dah tengok ke video tersebut? Hilman kata ada. Yang lain ada tengok ke? Belum. Belum habis. Apa yang belum habis? Belum habis tengok? Okey, tak apa. Jadi Syamil pun kata belum. Tak apalah. Okey. Jadi sama-sama kita Ustaz akan buka link tersebut, link YouTube tersebut. Dan kita akan sama-sama tengok video untuk pembelajaran kita pada hari ini. Al-Jamid wal Mushtaq. Pernah dengar ke Al-Jamid wal Mushtaq ni? Sekejap ya. Saya akan buka Al-Jamid wal Mushtaq. Sekejap. Okey. Saya akan pasang. Jadi sambil-sambil tu saya akan tanyalah fahamnya sampai mana. Okey. Sebab Ustaz buka di YouTube, jadi Ustaz tak nampak paparan chat kamu. Nanti mungkin boleh terangkanlah apa ataupun sebutkan apa yang belum faham ataupun apa yang kamu sudah faham. Okey, saya akan buka link tersebut. Bismillah. Semua nampak ke? Kalau nampak cuba cakap okey. Nampak.
Nampak Ustaz? Okey. Nampak. Kita boleh ada suara Suara bagi YouTube ni ada ke? Dengar ke suara ni? Tak. Suara tak dengar? Tak dengar Ustaz. Okey, dengar ke? Okey, dengar ke? Dengar. Okey. Kita dengar, tengok dulu. Okey, sampai di sini faham ke? Ustaz tak dengar benda pun Ustaz. Tak dengar apa-apa? Hmm. Tak dengar langsung ke? Macam mana kita nak bagi dengar Okey, kalau tak dengar nanti Ustaz akan terangkan gunakan suara Ustaz lah. Okey, sekejap. Oh, tak dengar Okey, baik. Ustaz akan terangkan menggunakan suara Ustaz. Sekejap. Okey, baik. Sekarang ni kita akan belajar al-jamid wal mushtaq, iaitu al-jamid ini adalah kita lihat daripada awal tadi, iaitu kata nama yang tidak diambil daripada kata kerja. Memang perkataan asalnya seperti itu, dia bukanlah diambil daripada kata kerja. Ada dua. Yang pertama adalah ismul zat dan juga ismul makna. Ismul zat ini adalah kata nama yang boleh diketahui melalui panca indera. Sebagai contoh qalamun, pen. Maknanya tidak ada kalimah yang lebih asal daripada qalamun. Begitu juga dengan asadun, babun. Begitulah kalimah-kalimah yang kita sebut sebagai ismul zat, yang tidak ada lebih asal daripada kalimah tersebut. Tercipta perkataan seperti itu, memang itulah perkataan awalnya. Sekejap. Sekejap. Alamak, saya tekan yang lain pula. Seterusnya kita lihat kepada, setakat ni faham ke? Ismul zat, ismul makna untuk ismul jamid. Faham. Okey, kalau faham Ustaz teruskan. Bagi ismul mushtaq pula, maksudnya adalah huwal ismul ladzi yushtaqu minal fi'li, iaitu al-mushtaq ialah kata nama yang diambil daripada kata kerja. Yang mana mushtaq, maksud mushtaq adalah terpecah. Maksudnya adalah satu fi'il boleh menjadi kepada banyak perkataan. Kita lihat beberapa contoh. Mushtaq terbahagi kepada 7. Yang pertama ismul fa'il, ismul maf'ul yang kita dah belajar pada minggu-minggu sebelum ini. Ismul makan, ismul zaman, ismul alat yang sebenarnya kita dah belajar semasa tingkatan 4, ismul tafdhil dan juga as-sifatul musyabahah.
Kita lihat contoh yang pertama, ismul fa'il. Kalimah asalnya sebenarnya apa dia? Agak-agak. Ismul fa'il, kalimah yang Ustaz tunjukkan di sini adalah katibun, fatihun, merujuk kepada pelaku. Apa kalimah asal bagi kataba? Bagi katibun. Kata asalnya adalah kataba dan juga kata asal bagi fatihun adalah fataha. Untuk ismul maf'ul, iaitu kita kata objek ataupun benda yang dibuat. Sebagai contoh, kalimahnya adalah maktubun, maftuhun. Apa maksud maktubun? Iaitu benda yang ditulis ataupun ditulis. Maftuhun adalah benda yang dibuka. Apa kalimah asalnya? Kalimah asalnya adalah kataba, fataha. Maknanya ada kalimah asal. Sebab itu dia masuk dalam kategori mushtaq. Boleh faham setakat ni? Okey ke pelajar-pelajar sekalian? Okey. Baik, seterusnya untuk bahagian ismul makan, ismul zaman, ismul alat. Maknanya kalimah asalnya, sebagai contoh yang pertama adalah, cuba baca yang ini. Macam mana kamu nak baca ni? Yang selalu kamu buat dalam karangan. Kalimah yang ini. Macam mana kita nak sebut? Mal'abun. Mal'abun. Bagus. Apa maksud mal'abun? Padang. Padang. Ataupun sebenarnya Tempat bermain. tempat untuk bermain. Ya, sebab itu namanya ismul makan. Nama tempat. Ismul makan, nama tempat. Kalimah asalnya adalah la'iba, bermain. Mal'abun, tempat untuk bermain. Maknanya begitulah, ada merujuk kepada kalimah-kalimah yang asal. Ismul zaman. Macam mana kamu nak baca yang ini? Cuba seorang baca. Apalah nak baca ni ya? Tak besarkan sikit lah. Matla'un. Matla'un, bagus. Baik, apa maksud matla'un? Agak-agaknya. Ini ismu zaman. Merujuk kepada masa. Apa agak-agak matla'un? Iaitu masa terbit. Okey, iaitu masa terbit. Sama juga kita lihat merujuk kepada ada kalimah asalnya adalah tala'a. Tala'a maksudnya terbit. Matla'un adalah masa terbit. Sebab itu juga masuk daripada kategori mushtaq. Kalimah yang terpecah daripada fi'il. Ismul alat. Saya berikan satu contoh ismul alat, iaitu kalimahnya, cuba baca seorang. Macam mana kita nak baca yang ini? Miftahun. Miftahun. Dafa. Miftahun. Apa agak-agaknya maksudnya? Pembuka. Ya. Kunci, pembuka. Ya. Maksudnya adalah alat untuk buka. Yang sekarang ni bahasa Melayu kita panggil kunci. Iaitu kata nama yang merujuk kepada alat. Iaitu asalnya daripada buka, fataha, jadi miftahun, alat untuk buka. Itu juga masuk kategori mushtaq. Seterusnya, kita ada ismu tafdhil. Apa yang dikatakan dengan ismu tafdhil? Merujuk kepada perbandingan. Biasanya merujuk kepada sifat-sifat sahajalah. Atas wazan af'ala, akbara, asghara, as'aba, ashala, akbara, lebih besar, asghara, lebih kecil, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kalimah as-sifatul musyabahah, iaitu merujuk kepada sifat-sifat. Sifat ini biasanya kita ambil, ada beberapa wazan selain daripada fa'ilun. Ada juga atas wazan fu'ulun dan sebagainya. Bagaimana mudah kita nak tengok? Iaitu kita rujuk sahaja as-sifatul musyabahah ini merujuk kepada sifat-sifat yang rapat dengan Allah. Sifat ini boleh juga kita kategorikan ataupun kita berikan kepada orang, tetapi wazannya terlalu banyak. Jadi bagaimana kita nak senang, iaitu kita rujuk
sifatul musyabahah ini dengan sifat-sifat yang ada pada Allah. Selain daripada karimun, apa wazan yang selain daripada karimun yang kadang-kadang kita berikan sifat itu kepada Allah? Apa agak-agaknya? Karimun, rahimun, ghafur, ghafurun atas wazan fu'ulun. Apa wazan yang lain selain pada fa'ilun, fu'ulun? Sebagai contoh, kalimah sabara, sabar. Sabbarun, sabbarun, yang maha sabar. Juga sebahagian daripada as-sifatul musyabahah. Ingat, sekarang ini kita sedang belajar sorof, iaitu yang ini kita panggil as-sifatul musyabahah. Kalau dalam nahu, kita panggil apa agak-agak? Karimun. Biasanya kita akan panggil apa dari bahagian nahu? Cuba seorang jawab supaya tidak keliru. Dalam sorof kita panggil as-sifatul musyabahah. Tapi dalam bahagian nahu kita akan sebut sebagai apa? Ada seorang boleh jawab? Dalam nahu kita akan sebut sebagai na'at. Na'at iaitu juga merujuk kepada si sifat. Ustaz ulang sekali lagi. Dalam sorof kita sebut as-sifatul musyabahah karimun. Karimun juga dalam nahu ada juga bahagiannya kita sebut sebagai na'at. Na'at wa man'ut. Na'at wa man'ut dalam bahagian tawabi' yang pernah kamu belajar di tingkatan 4 sebelum ini. Baiklah. Rasanya itu sahaja. Okey, rasanya itu sahaja. Boleh dapat? Okey ke semua? Okey, Ustaz. Baik. Kalau cerita pasal okey ni, maka Ustaz nak ujilah. Okey? Ustaz nak uji kamu. Pernah guna Jamboard? Mesti pernah kan? Sekarang ni dalam Jamboard yang warna biru ini, Ustaz nak kamu cuba senaraikan 2 sahaja. Okey, cuba senaraikan 2 al-jamid dan juga 2 al-mushtaq. Okey, Ustaz ulang. Cuba masuk dalam yang ini. Nanti kalau boleh untuk al-jamid tu buatlah di sebelah sini. Di sebelah sini al-jamid. Cuba kita tengok sekejap. Sebagai contoh kita tengoklah al-jamid. Ni bahagian al-jamid. Kalau yang warna pink ini adalah bahagian contoh. Contoh bagi bahagian mushtaq. Cuba senaraikan 2. Al-jamid dan juga mushtaq. Satu sebelah sini. Satu sebelah sini. Saya akan bagi link. Semua boleh tulis. Boleh tulis. Telefon boleh tulis Arab kan? Saya masukkan dalam chat. Okay, saya masuk dalam chat. Afika Balkis, apa tu? Apa yang apa? Yang mana? Nokman kata lari. Nak lari ke mana Nokman? Okey. So, kita masuk kepada Jamboard. Okey, cuba masuk kepada Jamboard. Masuk kepada Jamboard tersebut. Ustaz nak ujilah kefahaman sebab Ustaz nak tanya pun mungkin menyebabkan suara masing-masing akan berlaga. Jadi cuba masuk di Jamboard tersebut. Kemudian cuba tuliskan 2 contoh al-jamid dan juga 2 contoh al-mushtaq. Sebabnya kita nak tengoklah. Macam kamu di sekolah kamu akan tulis di papan putih, tapi di sini lebih mudahlah. Semua orang ada peluang untuk menulis. Okey, silakan. Nanti kita akan sama-sama bincang. Adakah contoh-contoh yang diberikan itu betul atau tidak? Boleh klik di sebelah sini buat sticky note ataupun kalau rasa macam nak kita kata nak lain sikit mungkin boleh add image. Add image, kita letaklah apa-apa, nanti kita akan cari maksudnya. Apakah maksudnya dalam bahasa Arab? Okey, yang ni kita nak tulislah.
Okay, kita nak tulis. Saya cadangkan kalau kamu pakai telefon, boleh letakkan menggunakan sticky note. Warna yang pelbagai. Okay, silakan. Masih lagi belum ada yang menulis? Nak conteng-conteng sikit pun boleh juga. Okay, masuk kepada Jamboard. Okay, siapa yang dah menulis tu? Conteng-conteng juga. Pastikan ada contoh. Okay, silakan. Cuba tulis dahulu. Okay, kita tengok hasil rakan-rakan kita. Kipun. Okay, bagus. Abun. Okay, bagus. Tibun. Okay, bagus. Ada contoh lain? Cuba banyakkan sikit. Rakan-rakan yang lain boleh tengok-tengok. Kalau rasa tak tahu, boleh masuk ke bahagian Google Translation, tuliskan. Bagi yang rasa susah nak tulis tu, boleh saja pergi kepada bahagian sticky note. Dan tuliskan apa yang kita nak tulis. Kalau rasa susah nak guna pen. Okey, bagus. Ziraatun. Ziraatun sebelah sini. Okey. Okey. Okey, contoh lain. Sikit sangat contoh ni. Cuba tambah lagi contoh. Setiap orang cuba tuliskan contoh, beberapa contoh yang lain. Supaya kita mudah nak bincang. Kalau sikit ni, apa benda tu? Kalau sikit ni, okey, ada contoh baru. Baitun, okey. Apa yang biru ni? Ni nak menanda ke apa yang biru ni? Miknasatun. Okey, ni yang mana satu ni miknasatun ni? Okey, situ. Okey, bagus. Ilmun. Okey. Okey, contoh lain sikit lagi. Kita menanti beberapa contoh lagi. Okey. Ada rakan-rakan kita yang padam yang biru tu ya. Okey. Qalamun. Okey, bagus. Asadun. Okey, bagus. Alimun. Okey, bagus. Kita nak tengok contoh-contoh lain. Qalamun. Ya, Nukman. Okey, bagus. Tulis nama. Ini cemerlang ni. Okey, bagus. Nak menunjukkan yang aku ni dah jawab dah ni. Harap Ustaz perasan ni Nukman ya. Okey, yang sebelah sini apa? Miftahun. Boleh nak tulis nama. Ustaz benarkan. Adam. Okey, bagus. Adam ada dua lah ni. Adam yang mana satu ni? Boleh tulis nama. Boleh tulis nama. Ya, silakan. Okey. Menarik lah benda ni Nampak macam whiteboard Yang masuk dalam ni baru lebih kurang 8 orang je. 13 orang. Yang lain tengok je. Kita nak bincang je. Okey, ada tulis lukis muka orang tu. Orang tu pelbagai Boleh jadi mauzifun, talibun, muallimun, bai'un, tajirun. Yang ni agak-agaknya apa ni? Siapa yang lukis ni? Ini lukis hangman ni. Qalan suwatun. Ni bukan pa ni. Ni rota. Songkok. Qalan suwatun. Okey, boleh? Kita nak bincang. Cuba respon sikit, boleh tak kita nak bincang ni?
Baik, kita bincang. Tamarbutah. Ni siapa ni? Tamarbutah. Qalan suwatun. Fi'lun. Okey, bagus. Oh, Nu'man. Oh, Nu'man bagus Nampak pagi ni agak cergas Nu'man lagi ya. Okey. Baik, kita akan bincang. Jadi Ustaz akan buat border lah di sini. Tak apa-apa jelas. Saya tebalkan sikit. Buat border sikit lah, highlight sikit. Okey, baik. Imal Abu ni belah mana ni? Ni mungkin belah sini Baik, pertama sekali kita nak bincang Al-Jamid. Kena ingat sekali lagi betul-betul Al-Jamid adalah yang mana dia bukan daripada fi'il. Dan yang pertama tadi adalah ismu zat, memang asalnya begitu. Yang kedua adalah masdar, ismul makna ataupun masdar. Kita tengok betul atau tidak. Qalan suwatun. Okey, betul. Songkok, itulah kalimah asalnya. Qittun, kucing. Itulah kalimah asalnya. Bahagian ismu zat. Ismu zat. Abun, ismu zat. Baitun, ismu zat. Asadun, ismu zat. Haqibatun, ismu zat. Qalamun, ismu zat. Ilmun. Ilmu ni ismu zat atau ismul makna? Cuba respon sikit, ismu zat atau ismul makna? Apa tu? Ilmun ini adalah masdar, merujuk kepada ismul makna. Mistaratun. Mistaratun. Cuba respon sikit, betul atau tidak mistaratun ini? Apa maksud mistaratun? Oh, ada orang pangkah, ya. Jawapannya tidak benar. Kerana mistaratun ini adalah pembaris. Alat untuk meluruskan. Alat untuk meluruskan ataupun pembaris. Pembaris daripada kategori ismul alat. Asalnya adalah, asal kalimahnya adalah satara. Ini di sini. Ini adalah ismul alat. Bahagian mushtaq, kalimah asalnya satara. Okey, filun. Filun juga adalah ismu zat. Bagus. Seterusnya kita pergi kepada bahagian mushtaq. Mal'abun. Okey, mal'abun, padang ataupun tempat untuk bermain. Miftahun, kunci. Bagus. Ismul alat. Mat'amun, tempat untuk makan. Ismul makan. Katibun, ismul fa'il. Miknasatun, penyapu ataupun alat untuk sapu. Ismul alat. Sobahun. Apa maksud sobahun? Kena tulis misbahun. Misbahun. Sobahun ni pagi. Kalau misbahun, baru betul. Misbahun adalah lampu. Misbahun, lampu. Alimun. Okay. Alimun adalah ismul fa'il. Okey, bagus. Nampak dah okey dah tu. Sekarang ni kita nak tengok sanad. Okey. Oh, ada orang tulis juga di sini. Ya, sini katanya ya. Okey, baik, kita tengok kepada soalan ataupun petikan yang seterusnya. Sekejap Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, sekejap saya tengah cerap. Nanti saya jumpa Ustaz balik Okay. Sorry Ustaz Boleh. Okey. Okey, baik. Kita tengok kepada contoh-contoh, kita akan jawab beberapa soalan. Kita nak tengok soalan-soalan yang inilah. Baik, kelas. Sekarang ni kita nak tengok. Semua nampak Cuba jawab sikit, semua nampak ke? Nampak. Okey. Nampak. Tak puasa. Siapa yang cerita pasal tak puasa tu? Baik. Sekarang ini soalan ini adalah soalan SPM. Kita nak bincang sedikit.
Okey, soalan SPM kita nak bincang sedikit. Iaitu soalannya adalah Mayyiz al-jamid wal mushtaq fil kalimat allati tahtaha khattun. SPM 2014. Soalannya adalah kanal ijtima' al-usbu'i lil 'amil jadid fi yaumil jum'ah. Apa yang soalan minta? Cuba terangkan sikit apa yang soalan nak ni sebenarnya. Bezakan. Ya, bezakan. Jadi apa yang kena jawab sebenarnya? Bezakan. Betul. Bezakan betul. Apa yang nak Saya kena buat jawab jamid sebenarnya? atau mushtaq. Betul. Jamid Jamid atau ataupun mushtaq. mushtaq. Jamid. Wait. Okey, bagus. Sekarang ni kita nak tengok. Okey. Ni, jamid ataupun mushtaq sahaja. Jangan jawab benda yang lain. Kadang-kadang pelajar keliru. Dia jawab selain daripada yang ini. Itu sangat bahaya. Merugikan kita. Okey, kita nak jawab. Sekarang ni soalan yang ke-26. Okey, cuba seorang jawab. Kanal ijtima'ul usbu'i lil 'amil jadid fi yaumil jum'ah. Apakah jawapan bagi soalan berikut? Cuba seorang jawab. Jawab guna suara. Sebab Ustaz tak buka chat bahagian ni. Ya, Afif pembaris. Okey, cuba jawab. Apakah jawapan bagi soalan yang ke-26? Mushtaq. Mushtaq. Sebab apa mushtaq agak-agaknya? Sebab dia kata dasar dia jamaah. Kata asal dia jamaah. Okey, rakan-rakan yang lain betul ke tidak? Ada jawapan lain ke? Ada jawapan lain? Katanya mushtaq. Betul ke tidak? Ada jawapan lain? Ustaz tunggu jawapan. Jika ada jawapan yang lain. Kenapa pula ni? Baik, jawapannya adalah bukan mushtaq. Mazid. Jamid. Sorry, jamid. Tu yang kita tak nak ada jawapan lain tu. Jawapannya adalah jamid. Sebab apa jawapannya al-jamid? Kita nak tahu sebabnya. Sebab apa al-jamid? Ada jawapan sebab apa al-jamid? Nampak dia keliru ni sebenarnya soalan yang agak mengelirukan. Kadang-kadang pelajar mesti tertukar yang ini. Sebabnya itu kita nak tahu sebab. Kenapa dia jamid? Kerana jamid tadi kan ada dua. Yang pertama ismu zat, memang asalnya begitu. Yang kedua adalah ismul makna. Ijtima' ini adalah kata asalnya adalah ijtama'a. Ijtima' adalah masdar. Sebab itu dia adalah jamid. Soalan seterusnya kita tengok. Babul madrasah maftuhun fin nahar. Pintu sekolah dibuka pada waktu pagi. Mushtaq. Bagus. Ya ke mushtaq? Ada jawapan lain? Tak ada. Apa dia mushtaq? Ustaz nak tahu sebab. Itu yang paling penting. Sebab dia ismul maf'ul. Bagus. Sebab dia ismul maf'ul. Okey, soalan yang terakhir. Tengok soalan yang terakhir. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah mencipta langit dan bumi. Soalan ni. Apakah jawapannya? Cuba bagi. Jamid. Sebab apa jamid agak-agaknya? Sebab dia masdar kepada dia jamak pada samawat. Kot. Ada Sama. jawapan lain? Sebab dia ismun zat. Sebab dia adalah ismu zat. Ya, langit. Langit adalah ismu zat. Allah mencipta langit dan bumi. Itu adalah ismu zat. Jawapannya adalah jamid. Baik, kita tengok. Kadang-kadang dalam soalan SPM, dia sedikit tinggikan arasnya. Okay, ini adalah soalan aras tinggi. Bila sebut, kita kata dha' kalimatan munasibatan mushtaqah. Bila sebut mushtaq, dalam kepala kita ingat apa tadi? Benda yang 7 tadi tu. Ismul fa'il, ismul maf'ul dan sebagainya.
Tapi jangan lupa, dalam ini dia tak sebut ismul mushtaq, dia hanya sebut mushtaqah sahaja. Maka bila sahaja sebut mushtaqah, terus dalam kepala kita, ianya boleh jadi, apa dia? Boleh jadi termasuk juga dengan fi'il yang 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Okay, kita tengok soalan yang pertama. At-tullabu, tempat kosong, ala nazafatil madrasah. Pelajar-pelajar, tempat kosong, atas kebersihan sekolah. Diberikan kalimah masdarnya al-muhafazatu. Okey, agak-agak apa jawapan di sini? Boleh jadi fi'il, boleh jadi ismul mushtaq yang 7 itu. Ada siapa nak cuba? Soalan ni agak aras tinggi, yang mana boleh jawab. Biasanya kita kena tengok dahulu maksudnya. Mana-mana pelajar yang boleh jawab, Ustaz rasa dia sangat-sangat faham lah. Soalan atas tadi, soalan-soalan aras sederhana dan juga rendah. Ini soalan aras tinggi. Okey, cuba ada jawapan? Kenapa tak berfungsi pula ni? Okey, pelajar-pelajar ada jawapan? Tak boleh tulis ni. Apa yang sesuai agak-agaknya? At-tullabu, pelajar-pelajar itu, tempat kosong, atas kebersihan sekolah. Al-muhafazatu, penjagaan. Al-muhafazatu, penjagaan. Agak-agak apa yang sesuai? Fi'il ke ataupun ismul mushtaq agak-agak? Fi'il. 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 Okey, kalau fi'il, apakah jawapan bagi perkataan tersebut? Yuhafizuna. Yuhafizuna. Bagus, yuhafizuna. Kenapa jadi yuhafizuna? Kerana dia adalah jamak. Jamak taksir ataupun merujuk kepada ramai. Kalau jawapannya adalah hafaza, satu markah. Yuhafizu, satu markah. Tapi yuhafizuna dapat 2 markah. Fi'ilnya betul dan juga adatnya betul. Seterusnya soalan yang ke-19, kanat. Adalah ataupun bahasa kita dulu, kanat merujuk pada adalah ataupun dulu, tempat kosong, takhdimul watan. Dulu, siapa? Kalau ada kanat ini merujuk kepada perempuan lah. Ta ini merujuk kepada perempuan. Takhdimul watan, berkhidmat untuk negara. Kalimahnya adalah ta'lim. Ta'lim, mempelajari. Ta'lim, mempelajari. Agak-agak apalah kalimahnya? Adakah ianya fi'il ataupun ismul mushtaq? Cuba teka, ada jawapan ke? Soalan ni aras tinggi. Kalau ta ini merujuk kepada perempuan, sudah tentu biasanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ni mudah sahaja. Mesti apabila ada fi'il, mesti ada fa'il. Di sini agak-agak ada tak fa'ilnya? Mu'allimatun. Ya, betul. Kalau jawab mu'allimatun. Mu'allimatun. Sesuai ke tengok agak-agak? Kalimahnya asalnya kalimah allama. Mu'allimatun. Baik, kalau jawapan begini, jawapannya adalah 1 markah. Sebab apa 1 markah? Sebab dia dah ada ta kat situ. Kalau mubtada', kalimah-kalimah yang awal mesti ada alif lam. Alif lam. Pandai yang cakap alif lam tu. Mubtada' mesti kena ada alif lam. Barulah kita dapat dua markah. Sorof tu begitu. Dia agak strict sedikit untuk memberikan markah. Soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Imla al-faraghatil atiyah bil mushtaqat al-munasib binal af'al ma bainal qausain. Ini soalan yang Ustaz buat tadi. Soalannya mudah saja. Innallaha. Ni nak mushtaq ni.
nak mushtaq. Apalah agaknya. Tempat kosong, syakur. Syakur. Kalimahnya sabara. Agak-agak apalah kalimah bagi tempat kosong. Sesungguhnya Allah itu maha apa? Lagi bersyukur. Asbarun. Asbarun. Sabarun. Baik, jawapannya. Kita kumpul jawapan dulu. Asbarun. Asbarun. Asbaru kot. Mungkin asbaru kot. Sebab ada alif lam. Jawapan lain tadi apa tadi? Sabbarun. Okey, bagus. Sabbarun. Baik, ada jawapan lain? Tak kira tak ada lah. Baik, jawapan yang tepat adalah kalimahnya adalah Sabirun. sabbarun. Ada jawapan lain? Okey, kita tengok. Tak. Tak apa, kita tulis dulu. Sabirun. Ini memang agak mengelirukan soalan seperti ini. Tapi jawapan yang tepat, Ustaz ulang tadi, jawapan yang tepat adalah sabbarun. Dalam Quran kita boleh cari. Sabbarun syakur, sabbarun syakura. Biasanya dikaitkan yang maha sabar dan juga yang maha mensyukuri. Sabbarun, sabbarun. Innallaha sabbarun syakurun. Sesungguhnya Allah itu maha sabar. Okey, sabara. Kita nak kaitkan dengan sifat musyabahah, bukan sabir. Bukan sabrun. Sabrun tu adalah masdar, sabrun. Kesabaran itu sabrun. Tetapi kalau merujuk kepada as-sifatul musyabahah, sebab dia nak kaitkan dengan sifat ini, sabbarun. Okey, jelas? Nak rujuklah soalan-soalan yang lain. Ustaz, Ya, ada soalan. nak tanya, bila kita nak pakai perkataan macam sabarun tu lagi? Okey, soalan yang baik. Saya buka balik soalan tadi. Bila kita nak pakai kalimah sabbarun ini lagi? Sabbarun ini hanyalah biasanya kita gunakan sifatul musyabahah ini biasanya kita akan gunakan merujuk kepada sifat-sifat yang merujuk kepada Allah sahaja. Merujuk kepada Allah yang maha sabar, yang maha bersyukur. Karimun, kalau kita kaitkan dengan Allah, yang maha mulia. Sifatul musyabahah biasanya kita akan kaitkan dengan nama-nama Allah. Tapi bila kita kata boleh tak sifatul musyabahah itu kita nak kaitkan dengan manusia? Boleh. Tetapi dalam maksud tersebut tidak ada kalimah maha. Saya ulang, maknanya sabbarun ini sifatnya memang sebegitu. Sabbarun. Tidak ada sabirun. Dan ianya bukanlah sabrun. Kerana sabrun itu adalah masdar. Sifatul musyabahah bagi sabara adalah sabbarun. Saya ulang, kalau dikaitkan dengan Allah, maka dia akan jadi maha. Sesungguhnya Allah itu maha sabar. Tetapi kalau kaitkan dengan manusia, hanya memberikan tidak ada kalimah maha, seorang yang penyabar. Sebagai contoh, Muhammadun sabbarun. Muhammad itu seorang yang sabar. Muhammadun karimun. Muhammad itu seorang yang mulia. Tetapi kalau kita kaitkan dengan Allah, innallaha karimun. Sesungguhnya Allah itu maha mulia. Bezanya di situ sahaja. Ada soalan lain? Sebelum kita jawab beberapa soalan lagi. Mushtaq ini kita kata jamid mushtaq, kita nampak kadang-kadang kita ambil ringan, tetapi soalan-soalan mushtaq ini adalah soalan-soalan yang selalu keluar sebenarnya. Sama ada di kertas 1 ataupun di kertas 2. Dan soalan-soalannya kadang-kadang menjerat kita lah. Sebagai contoh, soalan pada tahun 2018. Ustaz tak masukkan dalam ni. 2018 dan 19 keluar soalan mushtaq. Dan soalannya adalah aras tinggi. Sebab itu kita kena faham, sebut saja mushtaq, dalam kepala kita dah tahu dah 7 ismul mushtaq dan boleh jadi 3 yang fi'il tadi. Ada 10 mushtaq bagi kalimah. Baik. Sedikit lagi kita masukkan, kita cuba jawab 3 soalan ini. Okey? Kita cuba jawab 3 soalan ini. Mayyiz al-jamid. Bila sebut mayyiz al-jamid, apa yang kita kena buat kelas agak-agaknya?
Cuba respon sikit. Mayyiz al-jamid minal mushtaq fil kalimat allati tahtaha khattun. Agak-agak apalah yang kita nak kena buat? Cuba jawab sikit. Bezakan. Ya, bagus. Itu macam suara jannah. Okey, bezakan jamid minal mushtaq. Kita nak jawab satu saja, sama ada jamid ataupun mushtaq sahaja. Ni soalan kertas satu dan jangan jawab benda lain. Okey, soalan yang pertama adalah ibtalat al-ardu binuzulil matar. Ni bukan ta, ini nun sepatutnya ni. Binuzulil matar. Telah basah bumi itu dengan turunnya hujan. Kalimahnya al-ardu. Okey, cuba jawab al-jamid atau mushtaq. Agak-agaknya al-jamid atau mushtaq. Jamid. Kenapa al-jamid? Ustaz selalu suka tanya soalan tu. Kenapa al-jamid? Ismu zat. Ya, kerana dia adalah ismu zat. Okey, bagus. Soalan yang kedua adalah tastakhdimu. Tastakhdimu ni Ustaz rasa sepatutnya tertinggal orang ni. Siapa yang menggunakan ni? Tastakhdimu sebagai contoh, tastakhdimu Fatimah. Fatimah menggunakan mitraqata. Mitraqata fi bina'il bait. Fatimah menggunakan, mana nama mitraqah? Mitraqah ni apa dia? Mitraqah ini adalah penukul. Min asli kalimah taraqa. Mitraqah adalah alat untuk ketuk ataupun penukul dalam membina rumah. Jadi jawapan dia apa dia? Mushtaq. Mushtaq. Kenapa dia mushtaq? Isim alat. Bagus, kerana dia adalah isim alat. Seterusnya adalah uhibbu muraja'ata ad-durusi fil laili. Saya suka mengulang kaji pelajaran pada waktu malam. Mushtaq. Apa tadi? Mushtaq? Mushtaq. Okey, ada jawapan lain? Mushtaq. Mushtaq juga. Okey, ada jawapan lain? Ada yang nak kata jamid? Ada tak yang nak kata jamid? Saya nak sebut nama lah. Ada tak yang nak kata jamid? Adam? Ya, Adam. Apa dia? Cuba jawab. Afif, Syamil, cuba jawab soalan tadi. Jamid, soalan yang ketiga ni. Jamid ataupun mushtaq? Tadi Ustaz dengar suara Hilman. Seorang lagi Putri tu Ustaz tak cam suaranya. Putri tadi kata mushtaq, Hilman juga kata mushtaq. Apa jawapan Adam? Adam, Afif, Alisa, Husna, Afika bagi soalan ini. Yang ketiga. Cuba, ada tak jawapan lain? Ke masih juga nak kata mushtaq? Cuba respon sikit. Ustaz, dia boleh jadi jamid juga Tadi siapa yang bercakap tadi? Saya, Afika. Afika jawab apa tadi? Jamid? Sebab dia masdar. Ya, jawapannya adalah jamid, bukan mushtaq. Sebab apa jamid? Sebab dia masdar. Sebab dia masdar. Okey, Hilman ini biasa orang sangat-sangat keliru. Sebab kadang-kadang dia belajar mushtaq adalah kalimah yang terpecah daripada fi'il. Tetapi jangan lupa masdar adalah di bawah jamid. Okey, masdar adalah di bawah jamid. Kerana dia adalah ismul ma'na. Okey, jelas Okey, rasanya itu sahaja kita nak buat sedikit ujian lah. Kita nak tengok kefahaman pelajar-pelajar pada hari ini. Okey, kita boleh pergi kepada Telegram. Saya nak hantar soalan Telegram lah. Soalan Telegram yang mudah.
Okey, kita nak tengok saya akan hantar soalan. Kejap ya, mana ya? Okey. Okey, Ustaz tulis rakan-rakan sila bersedia jawab soalan Telegram. Semua dah pergi ke Telegram Kita nak jawab soalan yang ringkas dahulu di Telegram. 5 soalan saja Ustaz nak uji. Betul semua ke ataupun macam mana? Okey, sekejap. Okey, setakat ni ada soalan lain ke? Okey. Ya, Ustaz hantar Okey. 5 soalan saja. Ini nak ukurlah kebolehan kita setelah kita belajar yang tadi. Saya harap betul lah Saya harap kita dapat jawab dengan semuanya betul. Okey. Okey, 12, 13 orang yang jawab, 14, 15, 16, 17. Okey, alhamdulillah. Ustaz rasa ada kesilapan soalan ni. Kalimah tertambah kalimah bukan pada soalan yang ketiga ni. Berikut adalah isim mushtaq kecuali. Soalan 3 ni salah tapi nampak macam sekali imbas, nampak macam betul semua je. Okey, bagus. Okey, Rafiq baru respon Okey, bagus Rafiq. Tengok sekejap. Okey, ini adalah nama-nama bagi
yang jawab Telegram. Dan soalan yang terakhir, saya rasa dalam masa tempoh yang ada ni kita tak sempat nak belajar macam mana nak membina dan mengembangkan karangan. Okey, Ustaz akan hantarkan soalan, kita akan main quizzes. Boleh quizzes? Seronok Ustaz tengok kalau kamu main quizzes ni. Boleh. Kali ni Ustaz nak kita cuba main secara live lah. Ke ataupun kita nak main masing-masing jawab masing-masing? Kita main live lah ya? Live. Okay, good. Share lah kan, share. Copy link. Okay, pelajar-pelajar sekalian, ini adalah yang terakhir sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Jadi, sila tekan button tersebut. Kita akan main live pada hari ini. Okay, pastikan guna nama betul supaya mudah Ustaz nak detect. Okay, Hilman, Jannah, Alisa, Azim, Muayyad, Syamil. Okay, lagi. Adam, Hasrul, Syafiqah, Husna, Hafiz, Afif, Arif, Afiqah, Luqman. Okay, lagi. Azhad, Fawaz, Zaim, Nadia, Rabiatul, okay, lagi. Ustaz menunggu. Nokman, jadi untuk soalan kuis pada pagi ini, untuk bagi soalan quizzes ini, mana-mana pelajar yang dapat top 3, Ustaz nak belanja duit raya lah. Boleh ya? Okay, kita tunggu beberapa minit lagi. Pagi ni Ustaz nak belanja duit raya lah bagi yang dapat jawab soalan dengan baik, yang mendapat top 3. Okay, kita tunggu rakan-rakan kita yang lain. Kita bagi sehingga jam menunjukkan 10.10. Baru kita mula untuk kuis ini. Okay, Wise dah masuk, Rafiq dah masuk, Aina dah masuk.
Assalamualaikum.